Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang mendengar video ini. Baiklah, yang berusaha, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang berusaha sahabat penyelaras PBD Sekolah Menengah, sahabat saya Puan Zakiah binti Ismail. Seterusnya, yang berusaha rakan-rakan, pegawai-pegawai, SISC Plus, Unit Bahasa, Sains Matematik, Sains Sosial, TVET, dan juga rakan-rakan pegawai sektor pembelajaran. Dan seterusnya yang dihormati, pengetua, guru besar, penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, penyelaras, pentaksiran bilik darjah dan sesiapa saja yang melihat video ini, iaitu penjaminan kualiti 4P pentaksiran bilik darjah tahun 2021. Saya Puan Hajah Rosnani binti Said Fikri, SISC Plus PPD Kuala Selangor, hari ini ingin berkongsi tentang penjaminan kualiti 4P PBD. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan kepada mengapa. Sebabnya 4P ni, kualiti, penjaminan kualiti ni sebenarnya daripada tahun 2014 lagi kita dah ada panduan, kita dah ada melaksanakan di sekolah-sekolah. Tetapi kenapa pemugaran ini dibuat, rakaman ini dibuat? Kerana yang pertama, kerana ada isu di peringkat PPD Kuala Selangor, iaitu dalam lawatan bimbingan kelompok, kita dapati, kita baca kepada tu PBD tidak membudayakan penjaminan kualiti 4P di sekolah. Jadi kerana itu, kita perlu mengadakan pembugaran semula. Jadi berikutan kerana itulah, hari ini saya ingin membuat pemugaran untuk penjaminan kualiti 4P. Okey, bukan saja di daerah kita. Dapatan Jemaah Nazir dalam taklimat kami baru-baru ini pada 24/5 bahawa Dapatan Jemaah Nazir mengatakan bahawa penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah belum dilaksanakan. Belum ni bukanlah maksudnya 100% tidak, tetapi tidak sempurna, ataupun tidak mengikuti panduan-panduan yang diberikan. Okey, jadi kerana itu, berikutan kerana itulah kita mengambil inisiatif untuk membuat pemugaran taklimat semula. Terutamanya mungkin kerana perubahan pentadbiran dari segi SLT dan juga MLT. Kalau dulu pengetua lain, guru besar lain, penyelaras PBD lain, sekarang telah pun diambil alih oleh orang lain. Jadi mungkin berlakulah pelaksanaan yang agak longgar sedikit ataupun tidak dilaksanakan langsung. Jadi hari ini mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi memberi input kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang sepatutnya kita laksanakan. Baiklah, mengapa saya buat video ni, rakaman ni? Kerana untuk mendapatkan kualiti, nama pun penjaminan supaya kita nak menjamin bahawa kualiti itu berlaku. Saya fikir kalau saya melaksanakan MIT, jadi dia akan mengambil masa yang panjang kerana ada banyak, slide ni ada 80 tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya memberikan taklimat dalam satu masa mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan letih mendengarnya. Saya pula letih menyampaikannya. Jadi kita buat dua cara ni.
iaitu rakaman separuh dan juga separuh lagi kita akan bertemu dalam sesi mid. Ya, jadi nanti bila sesi mid nanti tuan-tuan boleh tanyalah apa-apa yang tuan-puan tidak jelas untuk perkongsian kita pada hari ini ya. Okey. Bunyi terbang-terbang. Baik, fokus kita pada hari ini ialah yang pertama, kita nak tahu mengapa perlu penjaminan kualiti. Yang kedua, fokus kepada pengoperasian 4P. Okey, 4P tu macam mana nak dilaksanakan. Yang ketiga, peranan personal 4P. Okey. Sebelum tu, apa dia 4P? Okay, saya pernah lah pergi tanya tuan-tuan puan, kita sembang santai je ya. Saya tak adalah formal macam penceramah bagi ceramah tu ya. Peringkat sembang-sembang macam ni ya. Yang penting saya harap jelaslah penerangan saya ni. Okey, apa dia 4P ya? Bila saya tanya adalah cikgu tu, P tu ialah pementoran. Dia kata, wah pandai, bagus. Yang kedua, dia ada 4 ni. Yang kedua, tak tahu. Okey, yang ketiga, P yang ketiga, entah ya puan, lupalah. Yang keempat, lupa juga. Tu masalahnya ya. Jadi, saya pun kadang-kadang, yalah kita banyak P kan sekarang ni ya. Banyak PKP, PKPB, PKPP. Macam-macam P. Jadi, saya pun come out lah dengan satu pendekatan yang mudah. Saya rasa mudah lah ya. Saya ni JUPBD tahap 1. Jadi, dia bunyi macam nak bagi ceramah pun macam cikgu tahap 1. Okey lah ya tuan-tuan puan, yang penting santai. Okey, saya come out dengan satu mnemonic lah ya, akronim untuk supaya cikgu senang nak ingat ya. Ikut saya. Mama, Papa, sayang kamu. MPSK. Okey, kalau kita nak didik hibur sikit, kita nyanyilah. Mama, Papa, sayang kamu. Mama, Papa, sayang kamu. Okey. Apa dia MPSK? M untuk mentor. Pementoran. P untuk pantau. Ya. Pemantauan. S untuk selaras. Penyelarasan. Okey. K untuk kesan. Pengesanan. Jadi Mama Papa sayang kamu ya. MPSK ya. Pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan. Itulah dia sedikit set induksi. Wah, induksi set tentang apa dia 4P. Okey, boleh kita teruskan? Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, tapi janganlah kata saya nak tukar istilah pula kan. MPSK, orang dah elok 4P tiba-tiba MPSK, ya tak apa. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham apa dia 4P. Okey. Jadi ini adalah buku panduan yang mana kita merujuk kepada 3 perkara ini ya dalam melaksanakan PBD. Okey, saya hari ini fokus kita kepada penjaminan kualiti. Jadi, saya tak adalah nak bercerita sangat tentang pentaksiran bidik darjah. Okey. Tapi sedikitlah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Terutama kalau penyelaras baru ya, ataupun kepada pengetua PGB yang dah mahir benda ni. Alhamdulillah lah, dengar je lah celoteh saya ni. Baik, pengenalan tentang PBD. PBD adalah satu daripada komponen PBS. Apa dia PBS? PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah yang mana di dalam PBS ada 2 komponen utama iaitu akademik dan juga bukan akademik. Akademik tu pula dia ada 2 ya, iaitu pentaksiran pusat dan juga pentaksiran sekolah. Okey, manakala bukan akademik, ada 2 iaitu yang kita kenali sebagai PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik. Okey, kemudian pentaksiran sekolah ini mendapat ataupun dia ada confuse sikit dengan pentaksiran berasaskan sekolah ya. Jadi pada tahun 2016 dia tukar nama kepada pentaksiran bilik darjah. Kerana dia berlaku di dalam
sekolah. Bukanlah maksudnya dalam bilik darjah je. Tidak. You buat PDPC di makmal pun pentaksiran PBD ya. You buat pentaksiran ataupun pembelajaran you berlaku di dalam dewan ke, di padang ke ya. Macam sekarang di rumah masing-masing PDPR kan. You di Jeram, cikgu you berada di mana? Kuala Selangor. Okey, kita tetap juga melaksanakan pembelajaran. Bila ada pembelajaran, perlu ada pentaksiran. Itulah yang dinamakan pentaksiran bilik darjah. Okey, baik. Slide yang seterusnya, kita tengok kepada apa tu? Pengenalan ya untuk pembelajaran. Dia ada banyak ni. Untuk pembelajaran ataupun sebagai pembelajaran ataupun pentaksiran tentang pembelajaran. Apa dia tu? Okey. Ni ulang kaji sedikitlah ya. Pentaksiran untuk pentaksiran untuk pembelajaran. Kalau dalam bahasa Inggeris ni kita sebut assessment for learning. AFL. Assessment for learning ni biasanya berbentuk formatif ya. Dia adalah mentaksir perkembangan secara berterusan. Contoh, kalau kita cikgu tengah mengajar, kemudian kita nak tahu murid ni faham ke tidak. Kalau faham, setakat mana dia faham. Jadi kita pun buatlah satu sesi soal jawab. Okey. Murid, faham tak? Boleh terangkan tak semula? Dekat situ, kita akan tahu dari segi soalan itu kita akan tahu apakah murid-murid ini memerlukan strategi seterusnya. Adakah mereka faham? Kita nak bagi pengkayaan. Adakah mereka kurang faham? Kita bagi ulang semula. Adakah mereka langsung kata orang tu macam tak faham langsung ke ataupun sikit-sikit ya? Perlukan pemulihan dan bimbingan yang berterusan. Okey, contoh lagi kalau kita bagi ujian diagnostik ya. Kuis ya, kita bagi benda-benda yang spontan ya, itu adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Yang kedua, pentaksiran sebagai pembelajaran. Kita bagi sesuatu pentaksiran tu sebagai pembelajaran kepada murid tu supaya mereka tahu, mereka boleh buat refleksi, mereka boleh menilai ya perkembangan diri mereka. Jadi contohnya ya, dalam kalau ikut contoh tu dia kata pentaksiran kendiri dan juga pentaksiran rakan sebaya. Maknanya mereka tahu bila selepas pembelajaran ni apa yang mereka boleh buat ya, membina peta konsep ke untuk mempamerkan menunjukkan tahap kefahaman mereka. Ya, ataupun mereka mentaksir kawan mereka. Okey, saya bercakap lepas tu kawan-kawan bagi penilaian. Okey, A nak bagi A ke, nak bagi B ke, nak bagi C ke. Itu pentaksir, mereka mentaksir kawan mereka. Ya. Tetapi tidaklah kita ambil input daripada murid, daripada kawan-kawan tu sebagai nak letak TP, tidaklah ya, tetapi dia mentaksir kawan dia secara tak langsung, dia pun mentaksir diri dia, pemahaman dia ya tentang apa yang dipelajari. Dan seterusnya ialah pentaksiran tentang pembelajaran ya, assessment of learning. Assessment of learning ni biasanya bersifat sumatif, iaitu pentaksiran yang kita buat pada akhir sesuatu tempoh atau akhir sesuatu tajuk atau akhir sesuatu kemahiran ya. Kita nak tahu tentang pembelajaran hari itu. Contohnya dah habis satu tajuk. Okey, contoh kalau matematik dah habis satu tajuk nombor, kita bagilah satu ujian ya. Kita bagi ujian dalam bentuk soalan ke, dalam bentuk lisan menjawab ke, dalam bentuk kuis ke ya. Untuk apa kata orang tu? Kita melihat sejauh mana dia faham tentang tempoh waktu yang dia belajar untuk kemahiran itu, fahamnya setakat mana ya. Contoh lagi pembentangan projek ya, macam PBL ya. Kita adakan PBL sekarang ni, kita tengok ya
dari satu selepas mereka menghasilkan ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang KMR ya, project based learning ya, ataupun KMR tu mereka membuat satu projek kemudian mereka bentang ya, jadi kat situ kita buat pentaksiran ya dari segi kumpulan yang hasil kerja mereka. So pentaksiran tentang pembelajaran. Okey, jelas ya. Jadi bagaimanakah murid-murid ataupun guru-guru ataupun pentadbiran sekolah lah nak mengenal pasti instrumen apa yang boleh digunakan untuk mentaksir. Biasa kita faham pentaksiran ni sama ada lisan ataupun bacaan ataupun tulisan ya, ataupun pemerhatian ya. Ada macam-macam kaedah tu ya, 3 perkara yang utama tu. Ini adalah contoh rakaman, senarai semak, ya, penilaian kendiri, rakan sebaya, kuis, lembaran kerja, skala radar, projek, okey. Ada macam-macam instrumen yang kita guna pakai untuk mentaksir. Okey. Jadi, kalau dari segi pemantauan ya, yang ini saya tunjukkan contoh instrumen kunjung bantu yang digunakan oleh JPN ya. Di Negeri Selangor kita ada satu instrumen yang seragam kita guna sebagai asas ya, bahan asas untuk menilai ataupun melihat sejauh mana sekolah mengimplementasikan PBD, pelaksanaan PBD di sekolah mereka. Inilah borangnya, ada 3 komponen yang dilihat. Pertama, pengurusan PBD. Mereka akan lihat, cikgu bacalah rubrik tu supaya pihak sekolah dapat menyediakan. Sebab apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Sebab semasa kami pergi ke sekolah-sekolah lawatan ya, ada sekolah yang fail ada, dalamnya tak ada. Ada sekolah yang tak ada fail langsung. Ada sekolah yang fail PBD ni, PBD-nya ada tapi fail penjaminan kualitinya sikit-sikit aja, sikit-sikit tapi dia faham lah, maknanya dia ada lah ya. Adalah dia punya input dalaman dia yang membolehkan mereka membuat tu. Ya, tetapi itulah kepada sekolah yang tidak ada langsung, tak tahu nak mulakan ya. Jadi saya harap ya, perkongsian ini dapat membantu memberi idea kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak melaksanakan, menjalankan 4P tu. Pementoran, ya, pemantauan, penyelarasan dan juga pengesanan. Okey. Jadi saya tak bacalah, baca laju-laju je. Yang pertama, surat siaran mesti ada keliling berkaitan PBD. 0 sifar ada. 1 tidak lengkap. 2 lengkap. Yang kedua, buku panduan edisi terkini. Buku panduan tu macam mana ya tuan-tuan? Yang ada warna kuning. Tadi ada saya tunjuk contoh juga kan ya. Yang kuning ya. Tadaa. Okay. Buku panduan ni mestilah ada dan dibaca. Jangan ada je ya, di-download. Kadang-kadang tu ada sekolah download. Tapi bila kita tanya cikgu tentang moderasi ke, tentang ambil ke, dah tak tahu nak jawab. Ya. Bagaimana sekolah buat, dah tak tahu nak tunjuk. Okay. Buku panduan kena ada dan dibaca, dihadamkan ya. Dari segi, so kita buatlah dari segi penyaminan 4 kualiti. Kita bagi penerangan tentang buku ni, Bagi penerangan pada semua cikgu. Mereka harus faham ya. Okay, yang ketiga, minit mesyuarat. Yang keempat, perancangan. Yang kelima, menganalisis. Adakah dianalisis? Yang keenam, analisis pencapaian sekolah. Ada beza sikit ni ya. Okey, minit mesyuarat. Minit mesyuarat ni maknanya sekolah mesti ada membicarakan, mesti ada membincangkan, mesti ada memasukkan ya elemen PBD ni dalam mesyuarat. Sama ada mengadakan mesyuarat khusus untuk PBD ataupun mesyuarat kurikulum, tetapi ada bahagian yang cikgu sebut, yang cikgu bincang tentang PBD. Okey, perancangan ni pula, perancangan mesti adalah. Alhamdulillah, dalam perkongsian sebelum ni, saya ada tunjuk macam-macam ya, bentuk perancangan. Sama ada takwim yang panjang Januari, Februari, Mac, April apa ke. Okey, bagus. Ataupun yang melalui cartagan ya, satu muka surat saja tetapi ada. Ni benda ni nak buat bila, penjaminan kualiti, pementoran bila, ni pemantauan bila. Ada dia punya tarikh dia, pangkah tu ya. Contoh, nanti saya tunjuk. Ataupun
Penyelaras dah ada, saya dah bagi slide pada penyelaras ya, pada meeting mesyuarat Meet Google Meet pada bulan, kita bulan 3 ada, bulan 4 ada, bulan 5 ada kan, 3 bulan ni ada ya. Yang ini ialah untuk bulan 6 ya. Okey, seterusnya analisis pencapaian yang dikendali, yang disimpan, yang ada dibincangkan dalam panitia. Yang keenam, analisis sekolah. Analisis sekolah ni biasanya PPD. Saya akan memberi satu tapak ya untuk pihak sekolah pindahkan balik kepada pihak PPD untuk kita tahu ya pelaporan murid di sekolah cikgu kerana ada dialog prestasi peringkat JPN. Kita nak laporkan kepada JPN seluruh pencapaian Kuala Selangor macam mana. JPN pula nak laporkan kepada KPM. Mereka ada dialog prestasi. Mereka nak laporkan pula di negeri Selangor, daerah ni macam mana. So ini adalah perkara yang perlu ada. Okey, yang ini dia tajuk kita ya. Penjaminan kualiti fail dia, pengurusan dia. Yang pertama, mewujudkan jawatan kuasa penjaminan kualiti PBD. Okey. Bila ada jawatan kuasa, macam tadi saya ada tunjuk sekali lalu tadi kan, apa carta organisasi. Itu adalah contoh jawatan kuasa yang dilantik. Macam ni di peringkat sekolah lah ya. Siapa yang nak jaga pementoran, siapa nak jaga pemantauan, adakah semuanya di bawah Batu Jemala Patik? Penyelaras saja ke? Sian penyelaras. Sebenarnya dia ya tonggak utamanya adalah SLT dia, iaitu pengetua guru besar ya ataupun penolong kanan ya, adalah dia punya personal, nanti kita akan bincangkan dekat situ. Okey. Yang kedua, mengeluarkan surat personal guru sebagai mentor. Contohnya mentor lah ya, dalam melaksanakan penjaminan kualiti. Kalau boleh ada surat ya, surat perlantikan. Kadang-kadang saya tengok sekolah, dia dah bagi satu surat kepada seorang individu, seorang cikgu, dan terus narai apa perkara yang cikgu tu pegang jawatan apa, tanggungjawab dia apa. Ya, ada cikgu yang banyak dia punya tu ya, pembahagian tu. Ada cikgu yang sikit je peranan dia ya. Tetapi ada juga setengah sekolah yang khusus. Tuan cikgu dilantik sebagai penyelaras untuk pementoran penjaminan kualiti 4P. Contoh ya, khusus kepada tanggungjawab dia untuk fail kualiti 4P. Okey, terpulang pada cikgu bagaimana. Tapi kalau cikgu memerlukan contoh, kita boleh share lah ya. Bukan yang kami keluarkan, tidak. Tapi yang sekolah lain buat, kalau sesuai dengan sekolah cikgu, mudahlah cikgu tiru je ayat dia, tukar sikit-sikit ya, wording dia, perkataan dia, sesuai. Okay? Nanti tu kita PM tepi lah ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan memerlukan bantuan, kita ada grup penyelaras. Penyelaras sekolah rendah ada grup, penyelaras sekolah menengah ada grup. Itulah yang banyak membantu kami. Tahniah pada semua penyelaras ya, yang membantu pengurusan PBD daerah. Okey, menggunakan instrumen penjaminan kualiti. Apa dia instrumen penjaminan kualiti ni? Ada dia punya borang-borang dia dalam buku tu. Ya, kalau tuan-puan download ya buku penjaminan kualiti tu, boleh tengok dekat situ. Saya tunjuklah sikit-sikit ya untuk mukadimah dia. Okey. Yang keempat, menjalankan pementoran dalaman. Okay, yang tuan-tuan dan puan-puan berada di sekolah ya, yang dihandle oleh tuan-tuan dan puan-puan, oleh ketua PGB itu adalah dalaman, pementoran dalaman. Okey. Kalau tuan-tuan panggil saya untuk bagi ceramah ke, panggil JU-JU lain daripada, contoh baru ni daripada Kelang, untuk panggil untuk bahasa Melayu khusus, okey. Itu adalah pementoran juga, tapi pementoran luaran. Tapi yang kita nak lihat ni sebenarnya dalaman. Dalaman tu kena bergerak sendiri sebab cikgu lebih faham apa masalah cikgu. Ya, apa masalah murid-murid sekolah cikgu. Kalau kita ambil yang penceramah daripada luar, dia dengan budaya daerah dia lain ya. Jadi bolehlah kita ambil sikit-sikit ya, tetapi pementoran dalaman ni perlu kuat ya daripada dalam. Yang kedua, yang kelima, menjalankan pemantauan dalaman. Yang keenam, menjalankan penyelarasan dalaman. Jadi, yang ketujuh, menjalankan pengesanan dalaman. Cikgu tengok ni betul-betul kriteria ni. Ya, sebab itulah kalau boleh.
keperluannya yang perlu ada ialah kita akan lihat instrumen-instrumen apa bukti yang cikgu telah laksanakan mengikut penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti. Okey. Kadang-kadang bila kami tanya, ada tak buat ni? Ada. Macam mana cikgu buat? Dah tak tahu nak menerangkan. Ya, jadi dekat situ kita query lah, betul ke sekolah buat? Bukan kita tak percaya, tetapi apa yang membuktikan cikgu buat? Ya, adakah cikgu hanya apa kata orang baru cadang nak buat, ataupun adakah dah buat tapi lupa bila cikgu buat, macam mana cara cikgu buat, ya? Ataupun cikgu confuse, saya ni dah buat ke belum? Rasa macam dah buat. So macam mana pun ya, untuk kualiti Pak P ni perlu ada instrumen dia ataupun kita nampak evidence dia, ya, macam murid lah juga kan. Kalau kita tanya dia, okey dah jawab ke soalan ni? Dah. Ya, tapi apa bukti yang murid dah jawab? Ya, apa murid yang bukti yang dia dah faham? Kita tak dapat nak menilai, kita tak dapat nak confirmkan, nak tahu ya, valid ke tak valid apa yang dia dah faham, apa yang dia buat. Okey, contoh. Dan seterusnya, bab yang ketiga yang ini ialah pemantauan pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ni maknanya bila kita masuk ke dalam kelas, dia ada synchronize, ya, dia ada hubung kait dengan SKPMG2. Jadi ini ialah rubrik yang disediakan, okey, tetapi lebih kurang sama apabila kita masuk kelas. Yang ini cuma nak memastikan. Contoh rubrik dia yang pertama, guru merujuk tak di SKP, membina RTP dia, RPH dia dirujuk tak, ya. Okey, seterusnya cikgu boleh baca sendiri, tengok sendiri sebab yang ni kita dah bagi taklimat kepada penyelaras dan saya yakin penyelaras dah sampaikan kepada kawan-kawan di sekolah. Kalau mereka belum sampaikan, PGB tolong minta kepada penyelaras tersebut untuk terangkan instrumen ini. Buatlah PLC ke apa ke, ya. Penerangan dalam bentuk Meet ke, perjumpaan ke, WhatsApp ke, telefon secara kumpulan ke, Google Meet, Google Group ke, apa-apa sajalah bentuk-bentuk yang boleh menyampaikan maklumat, ya, tentang panduan 4P inilah semuanya penjaminan, ya, terutama dari segi 3 borang. Sebab tuan-tuan dan puan-puan pun sedia maklum, ya. Ni saya nak terangkan bahawa lawatan daripada JPN ke daerah kita telah pun berlaku ke sekolah pada bulan 5 tadi ada. Bulan 6 ni dia punya tu susunan dah ada, tetapi daerah kita dah terlepaslah untuk lawatan tu, ya. Akan datang lagi nanti pusingan seterusnya ada. Mereka akan datang. Inilah instrumen yang digunakan untuk menjamin penjaminan kualiti 4P. Okey, next. Ini dia tadi. Okey, buku ni pada tahun 2014 ni dah lama dah, ya. Jadi kalau cikgu belum ada apa kata orang belum download ke, nanti tolong download lah, simpan, ya, baca dulu baru simpan dalam fail pengurusan penjaminan kualiti 4P. Simpanlah dalam fail, senang nak rujuk. Okey. Personal dia, siapakah yang terlibat dengan penjaminan kualiti 4P ni? Kita tengok kepada peringkat PPD, yang ni pegawai pendidikan daerah, haruslah, mestilah orang yang paling atas sekali peneraju tu mestilah beliau, ya. Yang kedua, penolong pegawai pendidikan daerah. Macam sekarang ni kita ada 4 timbalan. 4 timbalan tu adalah, ya, orang-orang yang terlibat personal dalam penjaminan kualiti. Seterusnya, school improvement School Improvement Specialist Coaches, SISC. Biasa kita sebut SISC, ya, singkatan. Contoh macam saya tunjuk tadi, ya, saya pun adalah antara SISC Plus, ya. Saya SISC Plus Sains dan Matematik yang diamanahkan untuk menyelaras PBD sekolah rendah. Okey, daripada tahun lepas dan tahun ni, tahun depan belum pasti lagi siapa yang akan dipertanggungjawabkan, ya. Okey, dan yang seterusnya SIP ni, SIP Plus ni, School Improvement Partner, ya. Kita ada 3 orang dekat PPD kita, mereka pun adalah orang yang terlibat, personal dia yang terlibat. Dan yang seterusnya ialah petugas yang dilantik oleh PPD. Okey. Siapa-siapalah pegawai. Kalau macam kita ni PPD ni, kita
kita kata orang amanahkan kepada Ustazah Zakiah ya. Beliau adalah menolong pegawai bahagian agama Islam ya, tetapi beliau sebagai penyelaras PBD menengah. Okey, di peringkat sekolah ni, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Pengetua Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran. Ni PKP ni ya. PKP juga ya. PKP, penolong kanan hewal murid, co-curriculum, penolong kanan petang, penolong kanan pendidikan khas, guru kanan JKMP, ketua panitia, ketua bidang, guru cemerlang, jurulatih. Last kali barulah mana-mana guru yang dilantik. Biasanya penyelaras lah ya. Penyelaras ni dilantik oleh pihak sekolah sebagai personal ya yang bertanggungjawab untuk in-charge, untuk melihat ya pelaksanaan dia, putaran dia tu, PDCA ya, Plan Do Check Action, bagi menjamin kualiti PAPI PBD. Okey. Yang ini ialah di peringkat sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca nanti apa kita punya tugas ya. Yang pertama contohlah, menerima panduan penjaminan kualiti. Panduan ni sama ada soft copy, hard copy, bimbingan ya. So hari ini yang saya bagi ni, yang menyampaikan ni adalah suatu proses bimbingan ya, panduan. Okey. Jadi siapa yang terlibat tu? Tik, 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 tik. Yang kedua, mengadakan mesyuarat jawatankuasa PBS ya. Bagi merancang aktiviti, kena ada jadual dia. Kena ada jadual. Yang ketiga, menjalankan penataran ya, dokumen panduan penjaminan kualiti. Kena buat penataran, kena buat apa kata orang? Pembugaran, penyampaian ya, bengkel ke apa ke. Yang seterusnya, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ya, ada analisis SWOT dia. Okey, menyediakan pelan strategik ya, bagi penjaminan kualiti. Yang seterusnya, melantik personal. Lantik siapa yang nak in charge ya. Takkanlah pengetua guru besar nak jaga semuanya, takut tak tertanggung oleh pengetua ya. Jadi bagilah kepada personal yang dilantik ya. Mengenal pasti personal yang perlu ya, contohnya menti, siapa yang perlu dibagi coaching ni, dibagi mentor ya. Kadang-kadang semua orang kadang-kadang panitia ini sahaja, kadang-kadang orang yang berkeperluan lah ya, ada isu, kita bagilah coaching pada dia ya. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan ya, pastikan mungkin dia ada perbezaan klien dia. Okey, yang seterusnya, menyediakan bahan edaran ya, aktiviti dia. Kalau kita nak selaraskan, contohnya bila selaraskan, panduan dia adalah sama, rubrik dia sama, diguna pakai oleh semua, selaras ya. Seterusnya, memastikan aktiviti 4P tu ya dilaksanakan mengikut garis panduan ya. Seterusnya, melakukan aktiviti pemantauan pentaksiran ya, mengikut prinsip yang ditetapkan. Seterusnya, melakukan aktiviti pemantauan ya, memastikan pengurusan dilaksanakan. Tadi memastikan dia dilaksana mengikut prinsip. Ya, cikgu bacalah betul-betul ya. Melakukan aktiviti pementoran bagi memastikan guru-guru mempunyai pengetahuan dan kefahaman. Ya, jangan guru-guru panitia yang sama, orang ni faham lain, orang ni faham lain, orang ni buat lain. Jadi kalau boleh diselaraskan. Kita nak come out dengan apa? Kita nak hasil kita ya, evidence yang kita nak tunjukkan kepada parent nanti adakah sama, selaras ya. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan. Okey. Next. Okey. Mengapa perlu penjaminan kualiti? Yang pertama ialah penjaminan kualiti adalah piawaian untuk menentukan kualiti. Kualiti pelaksanaan PBD mengikut garis panduan. Yang kedua, penjaminan kualiti adalah tanggungjawab sekolah. Yang ketiga, dijalankan secara formal mengikut jadual atau informal mengikut keperluan. Yang keempat, memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan dan dilaksanakan sepanjang tahun. Okey. Jadi, kita rujuk kepada buku ni ya, buku panduan ni, ayatnya kecil jadi kita besarkan supaya kita nampak. Pentaksiran akan menghasilkan skor yang sah. Yang bawah tu memastikan ya, untuk memastikan pelaksanaan PBS yang terdiri daripada 4 komponen itu
Pentaksiran sekolah. Ni nama lama kan? Nama baru dia pentaksiran bilik darjah. Okey, 4 perkara ini tadi ya kita pastikan dia dilaksanakan. Wow, ada bunyi-bunyi ya, gumpalan kertas. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada pementoran. Okey, apa dia pementoran? Pementoran ialah proses menyampaikan maklumat PBD, khidmat bantu, memudah cara dan membimbing. Okey. Yang kedua, pemantauan ya. Pemantauan proses mengawal selia PBD, memastikan pelaksanaan mengikut prosedur. Yang seterusnya, penyelarasan. Apa dia penyelarasan? Proses untuk memastikan keseragaman. Seragam ya. Macam saya cakap tadi lah. Tak adalah you buat lain, I buat lain ya. Nanti bila parent, saya ada anak kembar. Satu kelas ni cikgunya cakap macam ni. Sekelas ni cikgunya buat cara macam ni. Dah lain. Itu contoh ya. Jadi maknanya sekolah tu tidak seragam antara mata pelajaran yang sama. Jadi kena ada penyelarasan. Okey. Yang ni laju je kot. Okey, yang seterusnya ialah pengesanan. Ya. Menilai instrumen pentaksiran bagi memastikan kekuatan dan keberkesanannya. Okey. Jadi, yang ini saya lajukan sedikit. Lajukan je lah sebab sama dengan penerangan tadi ya. Pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan. So, kesimpulan dia atau rumusan. Dah rumusan ke? Dah habis ke? Belum lagi. Ya, jadi dari segi rumusan ni, dari segi pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan, ya. 4P tadi, papa, mama, sayang kamu ya. Okey, mama, papa, sayang kamu. Okey, 4 perkara ni ada dalam PBD. Ya, PBD mesti ada pementoran, mesti ada pemantauan, mesti ada penyelarasan dan pengesanan. Okey. Kenapa ya? Baik. Kenapa? Kerana macam ni. PBD ni, oleh kerana ni, kita nak cerita balik, oleh kerana, okey, ingat lagi ya, pada 28 April 2021, ya, kita mendengar perkara yang mungkin mengejutkan banyak kumpulan ya. Ataupun mungkin dia ada separa terkejut. Ada orang tu macam dah pernah dengar, dah pernah diwar-warkan sebelum ini. Ada orang tu dah tahu lama dah bahawa UPSR dimansuhkan. Okey ya. Yang mak berhormat, yang berbahagia, Datuk Dr. Razi Jidin ya, Menteri Pendidikan kita mengumumkan bahawa pada 2021 UPSR dimansuhkan sepenuhnya. No, tiada lagi UPSR. Dan pembatalan PT3 pada tahun 2021 bermula pembatalan. Pembatalan bukan pemansuhan ya, kerana keadaan COVID-19 ni bila murid-murid waktu persekolahan mereka dah terganggu daripada jadual biasa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya COVID-19 ni adalah ialah satu calitan sejarah yang memberi kesan kepada semua orang di dunia. Ya, bukan saja pada kita, pada negara lain pun, pada anak-anak kita ya. Kita berdoalah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan COVID-19 ni ya Allah angkat ya wabak ni daripada terus menerus melanda negara kita. Amin ya. Okey, tetapi apa yang saya nak kata ni bahawa bila berlaku begini ya, kemudian pada malam tu 28 April juga ya, seingat saya ada menonton juga bicara naratif ya, kalau tuan-tuan pun ingat ya, daripada pengarah lembaga peperiksaan Datuk Haji Baharudin ya, Baharudin Ghazali. Ya, beliau mengumumkan juga bahawa pemansuhan UPSR perlulah diikuti dengan pemerkasaan PBS. Pada mulai tahun 2021, pemerkasaan. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan, guru besar, pengetua
seluruh warga sekolah perlu ada kesiapsiagaan. Kita tak perlu nak melatah. Ini bukan perkara baharu. Cuma PBD ni akan diangkat ya sebagai satu perkara rujukan kepada perkembangan anak-anak murid, anak-anak didik kita ni. Ya, jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan perlu bugarkan balik perjalanan pelaksanaan PBD ya di sekolah tuan-tuan dan puan-puan supaya senang kita nak memaklumkan kepada penjaga, kepada orang-orang yang berkepentingan, kepada murid-murid itu sendiri tentang taraf kemenjadian mereka secara menyeluruh, bukan saja dari segi akademik tetapi juga dari segi kognitif dia, efektif dia, psikomotor dia ya berdasarkan falsafah pendidikan negara kita. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ada panjang lagi ya. Itulah yang nak kita bugarkan balik. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya barulah nak masuk kepada tajuk yang pertama iaitu pementoran. Baru nak masuk yang pertama. Dari tadi popek-popek baru mukadimah. Yelah tuan-tuan dan puan-puan, 4P ni sebenarnya panjang. Kalau setakat saya bagi taklimat pada pukul 10 habis pukul 12 untuk cerita 4 perkara, saya risau tuan-tuan dan puan-puan nanti yalah kita ni kebanyakannya dah senior-senior kan, duduk lama sakit pinggang kan. Dengar lama-lama takutlah ya. Saya lah sebenarnya kalau saya dengar satu benda lama sangat, lama-lama saya pun masuk kanan keluar kiri. Jadi sebab itulah saya buat cara hari ni ya. Saya buat kaedahnya, saya rakam melalui video. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang-ulang dengar. Agak-agak penat mendengar saya popek-popek ni sebab perempuan dah tahu, mungkin dah tahu dah benda ni dah lama daripada 2012, 2011 kan PBS ni kan. Daripada 2011 dah laksanakan. Jadi dah tahu. Jadi boring lah dengar. Na'udzubillah, janganlah boring. Okay. Jadi saya takut begitu. Itu yang saya buat 2 kaedah ya. Iaitu separuh melalui YouTube sambil-sambil lah. Tuan-tuan dengar nanti boleh ulang balik. Kalau tak nanti sambung. Malahan saya bercakap ada komputer tapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh sambil masak, sambil baring, sambil buat apalah. Dengar je kan nanti. Kalau tak faham boleh tanya dalam sesi Meet ya ataupun perjumpaan bengkel ya. Okey. Saya cakap seorang-seorang. Saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan respon tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan mengikutilah apa yang saya cakapkan ni ya. Lepas tu nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kan dia tuan-tuan dan puan-puan nak menyampaikan pada cikgu lain, takut nanti ada ketirisan maklumat ke. Jadi boleh jugalah share je video ni kepada kawan-kawan. Jadi semua orang mendengar penjelasan yang sama. Cuma mereka tak boleh soal jawab lah sebab kita sesi satu hala hari ni. Nanti bila kita meet perjumpaan nanti ada 2 hala. Okey. Jadi pementoran ni, inilah pementoran ya, memberi pengetahuan, kefahaman, kemahiran, prosedur dan garis panduan. Yang kedua meningkatkan kompetensi dan keyakinan. Wow, yakin. Ya, yang ketiga membimbing, membantu selesaikan masalah. Pementoran ni wujud sekiranya ada masalah, ada isu. Contoh ya, macam saya hari ni saya bagi pementoran ya, saya bagi bimbingan, saya bagi pembugaran ni kerana isu. Ada isu apa tadi? Macam tadilah. Isunya ialah kerana bila lawatan kami dapati penjaminan 4P ni tidak dibudayakan di sekolah-sekolah. Saya cakap ni umum, saya tak sebut sekolah mana-mana ya, tetapi itulah isu yang diangkat oleh PPD yang kita dapati, bukan PPD saja. Di peringkat JPN pun ya, bila mereka datang ke sekolah mereka dapati mana 4P, mana penjaminan kualiti pementoran, bagaimana you buat pementoran, tak dapat dibuktikan.
Ya, bukan saja JPN tapi Nazir yang turun ke sekolah-sekolah pun dapatan dia sama tentang PBD juga yang tidak mengupayakan kualiti 4P. So, kita nak kata apa? Sudah terang lagi bersuluh, maka kena buat sesuatu bila ada isu. Okey? Kenalah kita buat intervensi. Macam juga dengan budak-budak kita. Kita dah ajar. Dah buat cara begini, dah buat cara begini, dah buat cara begini. Tak juga faham-faham. Asyik-asyik TP1 tak naik-naik TP2. Ya? Sedangkan kita tahu dalam PBD ni, murid-murid seharusnya capai sekurang-kurangnya TP3. Jadi ya, ada sekolah ya tuan-tuan puan-puan, bukan daerah kita tapi pernah berlaku ya. Guru besarnya menetapkan semua murid diletakkan minima TP3. Jadi markah bila kita buat pelaporan semua orang TP3. Sebenarnya yang penting adalah integriti. Kalau kita buat macam tu, ya, padahal dalam kelompok yang murid yang kepelbagaian kecerdasan ni, sebenarnya ada murid yang tidak melepasi TP minima, TP12 tu mereka tak melepas. Maknanya, guru itu tidak ada integriti. Dia bukan sahaja menipu data, tetapi juga menipu murid, menipu masa depan murid. Bahaya cikgu ya, muhasabah. Janganlah ada di kalangan sekolah kita yang buat macam tu ya. Okey, saya harap ya, kita haraplah ya. Kalau murid tu dapat TP-nya 2, dah bagai usaha kita buat TP2 tetap TP2. Kita dah buat intervensi. Kita dah turunkan cara penilaian. Okey, jadi kita tulis sajalah TP2. Ya? Tak apalah. Maknanya dia memang tidak mencapai ya. Mudah-mudahan nanti bila hujung tahun dia dapat TP2 untuk satu subjek, tetapi tahun hadapan contohnya bila tahap kematangan dia dah semakin dah semakin meningkat ya, pertumbuhan dia dah semakin matang ya, maka dia mungkin boleh mencapai TP3 tersebut ataupun lebih ya. Sebab ialah kita faham manusia ni dia ada kecerdasan pelbagai kan. Ada orang dari segi kinestetik ya, kelebihan dia. Ada orang tu dari segi muzik, cara pembelajaran dia berbeza. Ada orang kelebihan dia dari segi macam-macam ya. Dan Edward Gardner punya tu ya. Saya tak huraikan kat sini ya. Tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa dengar, dah mahir ya. Tapi adakah kita implementkan kepada murid-murid kita? Sebab itulah ya, ni saya sambil berceloteh ni, kita kena tekankan pembelajaran terbeza, pentaksiran pun terbeza dalam kalangan murid-murid. Okey. Saya nak cerita apa tadi? Sebenarnya saya nak cerita tentang membimbing, membantu selesaikan masalah. Okey. Seterusnya yang kelima, meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru. Pementoran ni cikgu, ya, pementoran lah bila ada sesi sumbang saran, sesi perbincangan, sesi taklimat daripada mentor, orang yang boleh mementor ni, dah tentulah meningkatkan kualiti dia ya. Macam ni rupanya nak taksir. Jadi dia dapat satu idea. Macam ni rupanya nak atasi bila murid saya menghadapi masalah macam ni. Bila banyak pengetahuan-pengetahuan baru ya dari segi pementoran akan meningkatkan kualiti cikgu itulah. Okey. So, apakah dia pementoran? Samalah juga macam tadi ya. Yang pertama, proses. Yang kedua, dijalankan tempoh dia semasa, sebelum, selepas. Yang ketiga, KP perlu bimbing serta bantu ahli panitia bagi meningkatkan kefahaman dan kualiti pelaksanaan PBD. Okey. Sebut pasal KP ni, saya teringatlah ada satu aduan. Banyaklah aduannya ya. KP ni dia cikgu yang baru pindah ke sekolah tu, terus dilantik jadi KP, Ketua Panitia. Banyak berlaku. Saya tak pastilah sekolah mana. Kalau terkena dekat sekolah cikgu, cikgu buat sesuatu lah. Ya.
mungkin ya cikgu perlu pengetua PGB ambil cakna lah kalau dia KP tu kita beri kepercayaan pada dia, mungkin atas justifikasi dia orang baru, dia mahir, dia banyak kemahiran IT. Okey, tetapi dia ada kekurangan dari segi mentadbir. Macam mana nak mentadbir guru-guru lama ya, nak menyuruh, nak meminta, nak menyelaras kepada guru-guru yang lama, yang senior. Dia rasa macam kekurangan pada diri dia. Okey? Jadi, pengetua buat sesuatu ya dekat sini. Contohnya, buatlah PLC. KP-KP yang lama, tolong ajarlah, bimbinglah KP baru ni macam mana nak handle pengurusan panitia. Ya, bagaimana nak menguruskan, kalau kita rujuk SKPMG tu, 3.1 tu pengurusan panitia tu macam mana. Okey, nak bimbing guru-guru macam mana. Cikgu buatlah PLC. Ataupun kita boleh buat jaringan jalinan dengan sekolah lain ya, pakat. Okey, contohnya kita sekolah TS25, tangga TS25 yang berdekatan ya, untuk buat kolaboratif, bagaimana nak memperkasakan ketua panitia baharu di sekolah kita. Tu contoh, okey. Sebab sebenarnya KP ni sepatutnya dilantik dalam kalangan guru-guru yang telah mahir, yang mempunyai banyak pengalaman dalam menguruskan panitia. Ya. Atau orang sekarang ni selalu kata otai, guru-guru otai. Okey. Jadi, okey. Seterusnya yang keempat, mengadakan sesi perbincangan dalam PLC, taklimat, peer coaching ya. Atau dengan menjalankan kajian tindakan. Ini mentor lah juga ya. Yang kelima, mengadakan perbincangan bersama SIC mata pelajaran. Ini contohlah ya, untuk menambah baik pelaksanaan PBD. Okey. Seterusnya, coaching. Okey. Kita biasa dengar ya tuan-tuan dan puan-puan, coaching and mentoring. Jadi, secara tak langsung ya, PGB, PK, CKMP, ketua panitia adalah coacher. Ya, adalah kata orang tu boleh membimbing lah ya, antara orang yang boleh membimbing rakan-rakan guru-guru ya di bawah seliaan dia. Contoh, siapakah dia coacher-coacher ni ya? SIC Plus, ya, pegawai meja mata pelajaran, pentadbir, JU, ketua bidang, ketua panitia dan juga rakan sejawat. Dia tengoklah hierarki dia ya. Jadi bagaimana kita nak coaching ya? Kalau tuan-tuan puan-puan ingat ya, dia ada beza coaching and mentoring ni macam mana. Okey, contohlah saya bagi satu yang simple ya, yang mudah sebenarnya, yang teringat oleh saya ni. Kalau macam coaching, contohlah cikgu kata cikgu kita yang di bawah ni ada masalah ya, dia mengadu, cikgu, saya ni malaslah mengajar anak murid saya ni. Dah banyak kali saya buat, saya mengajar dia tak faham-faham, saya dah malas dah. Itu rungutan-rungutan yang biasa. Jadi cikgu sebagai coach ya, cikgu ambil masalah itu sebagai bukan perkara negatif tentang cikgu itu, tetapi itu adalah peluang ya, peluang untuk cikgu bangunkan guru itu. Jadi cikgu pun tanyalah dia, masalahnya macam mana? Cikgu dah buat kajian macam mana, jadi cikgu tu terangkan masalah dia gini. Okey, sekarang ni apa tindakan cikgu yang telah cikgu buat? Kita tanya. Dia pun cakap, saya dah buat gini. Banyaklah dia dah bagikan. Konon lah ya. Lepas tu, okey, setakat yang cikgu dah buat tu, apa keberkesanan yang cikgu rasa boleh ditambah baik? Kita tanya dia. Dia pun, saya dah buat begini, saya rasa dah tak ada ditambah baik. Dah tak ada benda dah saya boleh buat. Contohlah. Saya dah malas lah. Sebab dia kata poin dia tadi, saya dah malas dah. Okey. Kemudian cikgu sebagai coacher, korek lagi, tanya lagi. Okey, tanya lagi sampai satu ketika dia akan timbul ya, daripada dalaman dia. Ya, saya belum buat gini lagi. Saya rasa kalau saya buat gini, saya buat macam ni, agaknya boleh kot. Kat situ dia dah ada idea sedikit untuk menambah baik masalah dia tadi. Jadi,
Bukannya koca ni, bukannya cikgu terus je. Alah cikgu tak boleh buat gini, cikgu buat je macam ni, macam yang saya buat ni atau macam cikgu buat tu. Itu dah jadi mentoring ya. Mentor maknanya kita okey, mungkin daripada pengalaman saya, kita kadang kita tak sedar perbezaan ni. Daripada pengalaman saya kan, cikgu saya pun dulu ada murid yang macam ni. Tapi bila saya buat kaedah macam ni, lepas tu akhirnya setelah 2-3 kali percubaan, akhirnya murid ni dapat dan dia suka. Itu pengalaman saya dululah kita ceritakan. Lepas tu cikgu tu nanti tiba-tiba dia dapat idea. Lah cikgu, pengalaman cikgu tu saya boleh sesuaikan dengan keadaan murid saya ni. Okey. Jadi maknanya dekat situ secara tak langsung dia telah di-mentoring oleh orang yang dia bercerita tadi tu. Okey. Jadi coaching and mentoring ni bukan saja setakat daripada PGB kepada bawah, tetapi dalam kalangan mereka pun boleh, ya. Orang ni dia mengadu pada kawan dia, pada rakan sejawat. Jadi dekat sini pun berlaku coaching, berlaku mentoring, ya. Jadi yang sebenarnya yang saya perlu nak cakap ni sebenarnya kat sini, sesuatu tu kita kena share. Kekuatan ke masalah ke, kita kena share dengan kawan-kawan kita. Tak adalah kita akan rasa terbeban. Aku seorang aja, batu jemalah patik je semua ni. Stres cikgu menghadapi situasi macam sekarang ni ya. Yang menjadi kestresan menjadi kemurungan pada cikgu-cikgu ialah saya dengar lah kan banyak aduan. Memang saya pun sebagai guru, sebagai mak ayah ada anak-anak kan. Masalahnya apa? Kita cikgu-cikgu dah buat macam-macam nak panggil murid untuk join PDPR dah bagi bahan modul ke sekolah sudah dah buat. Saya dah buat macam-macam, Google Meet dah buat, saya dah buat quizy, saya dah buat gaming, saya dah buat macam-macam program-program, saya dah buat word wall, semua saya dah buat. Budak-budak tak ada peranti. Masalah budak-budak tak boleh join. Okey? Itu masalah. Jadi dia mungkin bincang dengan kawan-kawan dia kan. Macam mana nak buat Lepas tu kawan-kawan dia mungkinlah nanti tiba-tiba dapat idea. Jom kita combine mengajar. Jom kita combine mata pelajaran yang sama. Ini terpulanglah pada kreativiti cikgu. Okey, ataupun jom kita buat perkongsian video, YouTube channel, kita buat video, kita hantar pada murid, jawab ke apa ke kita berinteraksi dengan murid. Macam-macam boleh fikirkan macam-macam cara. Tapi memanglah kita berharaplah mudah-mudahan bila masalah begini nanti kita akan temui jalan supaya murid-murid kita dapat join kan. Kadang frustran cikgu buat bahan macam-macam menunggu daripada pukul 8 pagi menunggu murid kan. Harap-harapnya murid ada 30 orang, yang masuk 5 orang aja masuk online, padahal kita beria-ria buat bahan untuk 30 orang ni kan. PowerPoint canggih, macam lama ambil masa nak buat PowerPoint tu kan, nak tayang dalam tapi itulah cikgu bincanglah. Okey. Cubalah atasi semana yang boleh. Okey. Jadi contoh-contoh pementoran inilah taklimat, bengkel, perbincangan, bimbingan, pemeriksaan item, bengkel penyelaras, mesyuarat. Okey. Biasa kita buat. Sebenarnya cikgu sekolah dah biasa buat ni perbincangan, bimbingan, tetapi tidak ada sebarang rekod. Sebab itulah kalau saya ingat balik kalau dalam RPH dulu-dulu, dia bahagian belakang tu dia ada catatan perbincangan profesional. Cikgu boleh catat dekat ruangan itu sebagai salah satu kata orang, evidence lah yang mengatakan kita telah berbincang. Itu satu contoh lah. Contoh lagi, cikgu berbincang, cikgu buat adalah borang-borang PLC ke borang PLC tu mungkinlah cikgu boleh letak di mana-mana. Di kantin ada satu kotak yang ada borang PLC. Di bilik guru ada satu kotak yang borang PLC. Siapa ambil berbincang aja, kita nak berbincang. Okey, hari ni 4 orang bersembang pasal macam mana nak meningkatkan budak ini macam mana nak bagi dia faham. Ini kalau berlaku di sekolah lah. Sekarang ni bukanlah, sekarang ni kita dah di rumah. Di sekolah kan kita bincang dekat kantin ke, sambil makan, lepas tu tadi kita dah bincang ini, kita dapat satu solusi, ambil borang ni isi.
Okey, key in dalam PLC. Salah seorang lah, hari ni orang ni isi, nanti minggu depan ada perbincangan lagi, orang tu pula isi dalam SPKPM ya. Ataupun jadi borang itulah, instrumen itulah yang kadang-kadang saya pesan dengan penyelaras, simpan sekurang-kurangnya satu salinan ke dua salinan ke photostat ataupun cabut daripada tu, letak dalam fail penjaminan kualiti. Tunjuk bila kamu ditanya tentang pelaksanaan coaching ni ya, coaching pula, pelaksanaan mentor ni ya, pelaksanaan ni. Ini dia bukti dia, saya dah buat. Okey, kami, bukan saya lah, kami, sekolah kami dah buat, panitia kami dah buat. Itu je masukkan dalam fail ya, janganlah biar pementoran, cantik dia punya cover, dalam dia tak ada. So, apa bukti yang sekolah ni telah buat? Pementoran. Okey. Ini saya bagi contoh ya, aktiviti pementoran. Okey. Dia punya carta alih dia, ini berdasarkan buku tu. Kita menetapkan tajuk, objektif, jadual, kaedah. Okey. Contohlah macam saya. Hari ni saya sedang membuat pementoran lah ni ya. Video ni pementoran ni. Iaitu saya tetapkan tajuk. Tajuk kita ialah, buka balik muka surat pertama tadi. Penjaminan kualiti 4P pentaksiran bilik darjah. Ini tajuk dia. So, untuk video ni tajuknya ialah pementoran. Objektif dia supaya di akhir sesi pementoran ni, klien-klien saya, audien saya, tuan-tuan dan puan-puan yang berhadapan, yang mendengar bicara saya ini ya, dapat, yang pertama dapat pemahaman yang lebih jelas. Yang kedua dapat idea baru macam mana nak buat ya, macam mana nak uruskan penjaminan kualiti. Okey, itu objektif dia lah. Yang ketiga, mungkin objektif dia bila saya dapat, saya yakin untuk melaksanakan dia, nanti saya boleh cakap dengan kawan-kawan saya, guru-guru di bawah panitia saya untuk laksanakan. Okey. Jadi jadualnya kita dah ditetapkan untuk hari ini. Jadualnya pada 8 hari bulan esok ya, dan nanti adalah lagi jadual seterusnya. Lepas ni saya akan buat taklimat kepada sekumpulan ini pula. Lepas ni taklimat kepada sekumpulan ini pula. Ya, kemudian kaedah dia. Okey, tapi tidaklah bermaksud bila saya buat hari ni pada 20 sekolah, esok pada 20 sekolah, esok pada ni, sehinggalah 69 sekolah rendah, 69 sehinggalah kesemualah daerah di Kuala Selangor ni, tak adalah begitu. Kali kedua, ketiga mungkin saya akan ambil siapa-siapa dari kumpulan ni untuk menjadi mentor kepada kumpulan lain. Macam itulah. Ya, work smart lah. Okey. Tak adalah saya je yang bercakap kan. Satu lagi, saya buat cara video. Nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuan-tuan dan puan-puan nanti ambil link ni, saya ada channel YouTube ya tuan-tuan dan puan-puan ni, sambil promote dirilah. Channel saya Cikgu Nanis. Cikgu Nanis tu kat situ ada video-video program-program yang dibuat di PPD, ataupun ada perkongsian ilmu sedikit yang saya ada ni untuk dikongsikan kepada guru-guru matematik sekolah rendah. Adalah ya Cikgu Nanis. Kalau tuan-tuan puan-puan rajin nanti masuk, cari apa-apa yang sesuai, lepas tu subscribe lah. Subscribe Kalau like, subscribe dan komen. Okey, jadi kaedahnya macam inilah ya, kita video dan juga sambung mic. Jadi nanti kalau macam sekarang ni video, tuan-tuan dan puan-puan tengok aja saya kan, sambil-sambil baring ke, sambil apa ke, tuan-tuan sambil lepak, sambil masak ke, dengar saya menyampaikan perkongsian ini. Okey, satu lagi kaedahnya, kita akan bersua muka. Saya teringin sebenarnya buat bengkel, jumpa dengan tuan-tuan puan-puan, bawa bahan saya, tuan-tuan puan-puan bawa bahan sekolah tuan-tuan puan-puan. Kita tengok ya, kita tengok yang mana, sekolah mana yang boleh kita tiru, sekolah mana yang boleh kita ambil idea. Ilmu ni jangan kedekut ya tuan-tuan puan-puan. Dia bukan macam duit pula. Dia bukan macam barang ya. Barang kalau kita bagi pada kita akan berkurang. Kita ada contohlah, kita ada 5 buah buku. Satu buku kita bagi pada orang ni, tinggal 4. Bagi pada orang ni tinggal 3. Tetapi ilmu bila kita bagi pada orang ni, ya, orang ni menyampaikan pada orang ni, ilmu tu akan bercambah.
Okay, dia jadi pahala, insyaAllah, mudah-mudahan jadi pahala ya. So, jangan kedekut ilmu. Apa yang kita buat kat sekolah kita, kita share. Kalau ada sekolah lain yang ambil untuk idea sekolah dia modify sikit, kita jangan kedekut. Mudah-mudahan ya, itu menjadi asbab saham kita di akhirat nanti. Ya, tuan-tuan, amin. Encik Ustazah lah pula. Okay, yang kedua, melantik mentor, menyediakan bahan rujukan. Yang ketiga, menjalankan pementoran. Ini semuanya perancangan ya, rancang. Yang keempat, menti faham. Kalau menti faham mengenai tajuk ni, kita jalan terus. Ya, iaitu mentor sediakan laporan, hantar laporan. Kalau dia tidak faham, toeng, kita patah balik, ulang balik ya, pementoran balik. Ini satu contoh lah ya. Okey, ni aktiviti pementoran yang sedikit lah. Oleh kerana ni slide saya, jadi gambar saya lah ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat slide tuan-tuan dan puan-puan, mungkin gambar aktiviti pementoran di sekolah tuan-tuan ya. Okey. Contoh yang pertama ini ialah pementoran dari segi kumpulan kecil. 3 orang je. Saya menghadap 3 orang ni di sekolah SK Berjaya ya. Tak silap. Terima kasih SK Berjaya bagi peluang. Jadi 3 orang datang, bagi taklimat, bagi kita tengok apa yang dia dah buat. Okey, pementoran lah. Kemudian dia turun datang kumpulan lain pula ya. Yang free lah. Pukul ini guru yang free naik. Lepas tu pukul ini guru yang free ni naik. Macam itulah, itu pementoran juga. Yang kedua, gambar sebelah ni, ni saya popek melalui media sekarang ni lah ya. PKP ni memang kita berada di rumah kan. Saya kat rumah saya kat Sekincan, tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tuan-tuan puan-puan. Tetapi input yang dapat tu sama. Inilah yang kita boleh ambil hikmah di sebalik PKP ni ya. Ada juga hikmah dia, tapi itulah kita kena fikir yang positif dia. Yang negatif memang banyak. Kalau kita fikir yang negatif, aduh, tension lah kita, makcik oi. Kan pening kepala kan. So kita ambil yang positif dia. Okey, seterusnya yang bawah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memang selalu macam ni ya. Okey, yang bawah ni ialah pementoran yang saya buat kepada satu sekolah ya. Yang ni saya dijemput oleh SJK Tigandeji. Tahniah, terima kasih. Dia sempat jemput saya untuk menyampaikan taklimat kerana mereka ada ramai guru baharu ya. Jadi saya pun bagilah daripada mula A sampai Z. Kemudian kali pertama kita pergi tu ya, Gandeji ya. Adalah yang kita bagi panduan, bagi bagi contoh kan. Kali kedua, kali ketiga pergi nampak perubahan yang sangat hebat ya. Tahniah. Kita nampaklah progres tu. Macam juga murid-murid kita ya. Kita tak boleh on the spot. Kita mengharapkan dan kita dapat dia, tapi ambil. Kali kedua saya datang, wah, pertambahan yang sangat bagus ya. Ada penambahbaikan dia. Kali ketiga kami datang lagi. Kebetulan saya datang lagi ke sekolah ni. Nampak progres yang sampai saya boleh angkat sekolah ni untuk perkongsian amalan terbaik. Okey, seterusnya gambar yang keempat ni. Gambar yang keempat ni, kami bukan sahaja memberi pementoran, tetapi kami juga menerima pementoran. Contoh ya, kalau macam dekat sini, bila kita kami nak buat presentation kan, kita jumpa dengan ni timbalan kita ni, perancangan ya. Sebenarnya ada banyak lagi gambar dengan bos ya, dengan Tuan Haji Azwan ada, gambar dengan Cik Muhammad Tauhid memang banyak lah. Cuma saya tunjukkan satu contoh ya. Dengan masa ni kita nak membentang kepada ni, jadi Puan Cik Zainal ni dia tengok dulu apa yang kita nak bentangkan. Jadi dia tanya sesi soal jawab. Jadi kami pun dapat sesuatu. Ginilah sepatutnya. Okey. Ya, sebab kita ni manusia yang tidak sempurna, tak lengkap. Banyak benda yang kita perlukan orang lain untuk jadi mentor kepada kita ya. Tak kira status lah. Kadang-kadang kita dapat ilmu, kita dapat sesuatu idea, penambahbaikan daripada anak kecil pun. Ya. Kita dapat. Yang penting kita fikirkan balik. Ya. Muhasabah balik. Okey, contoh. Okey. Jadi, ini adalah contoh dalam buku tu ya. Rekod dalam buku tu. Pementoran, dia ada 3 bahagian. Kita tengok. Kalau cikgu perasan satu ni borang PKM 1, satu PKM 2. Apa dia perbezaan dia ya? Kadang-kadang sekolah dia, bila kita tak study benda ni, kita pun kurang mahir lah ya. Jadi bila kita tengok betul-betul, ada beza. Contoh, PKM 1 ni diisi oleh menti.
Contoh kalau hari ini saya ada klien saya 20 buah sekolah. Okey, contohlah ya, 20 buah sekolah, 20 kali 4, satu sekolah ada 4, 2 kali 4, 80 orang guru ni, klien saya 80. 80 akan tandakan. Yang pertama kita isilah tu ya, nama sekolah, nama menti, nama mentor. Photostat borang ni masuk dalam fail. Okey, yang pertama, kaedah pementoran sesuai dengan tajuk. Jadi klien akan fikir, ya, kita punya menti ni akan fikir, sesuai tak tajuk pementoran kita ni? Okey. Ya, tidak. Kalau ya, bulat ya. Kalau tidak, buat tidak. Adakah bahan rujukan yang digunakan berinformatif? Ya, bahan yang saya bagi ni, PowerPoint ni, adakah berinformatif dan berkaitan dengan tajuk? Ya, tidak. Yang ketiga, pengisian dan perbincangan. Adakah menepati tajuk? Adakah saya bersembang-sembang, apa kata orang, menyeleweng. Itu contohlah. Makin lama hanyut, tak kembali kepada tajuk. Okey. Yang kedua, itu pengurusan. Yang kedua, dari segi menti. Jadi menti ni dia menilai diri dia mentaksir diri dia sendiri. Yang pertama, saya faham tajuk perbincangan, ya atau tidak. Okay, kalau faham, titik klik, bulatlah dekat ya, tandalah tik ke apa ke. Yang kedua, saya yakin. Okay, dia ada beza. Kalau kita faham tapi kita tak yakin, okay, maknanya kita punya kualiti diri kita tu lah masih ada yang perlu dipenambahbaikkan. Saya yakin untuk laksanakan. Ya. Yang ketiga, saya dapat meningkatkan kualiti kerja. Bila kita faham, kita dapat, kita kena implement lah pada kualiti kerja kita. Kita mesti berubah. Bila ilmu yang kita dapat tu, idea kita dapat tu, kita mesti ada perasaan, ada keinginan untuk mengubah apa yang selama ni saya buat rupanya salah. Kalau salah lah, kalau selama ni yang saya dah buat dah betul, okey, mungkin perlukan penambahbaikan, jalan. Kalau tak perlukan penambahbaikan, okey, saya dah berada kumpulan tip top. Tu terpulang. Ya, tidak. Saya dapat membimbing. Jadi adakah pengetahuan yang dapat ini hanya untuk diri cikgu seorang? Sebaik-baiknya cikgu boleh gunakan ilmu yang cikgu dapat dalam perkongsian ini kepada rakan lain ya, mengenai tajuk inilah. Fokus kepada tajuk ini. Ya, tidak. Mentor. Dari segi mentor pula. Yang pertama, mentor mahir tentang tajuk perbincangan. Contohlah mentor kita tadi, penolong kanan. Penolong kanan ke tak apalah ya tuan-tuan perempuan. Bukanlah mengatakan tuan-tuan perempuan kan. Contoh, mentornya penolong kanan. Okey, adakah dia mahir tentang tajuk? Kalau mentor tu asyik, ya ke? Entah ya. Tak boleh kot. Kot. Maknanya dia tak mahir. Jadi cikgu bolehlah menilai dia, ya ke tidak? Berani ke nak buat tidak? Yang kedua, mentor menggunakan bahasa yang mudah difahami. Biasa kita dalam sekolah ya, kita akan guna bahasa yang kita biasa-biasa gunalah dengan kawan kita. Jadinya biasanya orang akan kata, ya, mudah. Okey. Yang ketiga, mentor menggunakan kaedah yang sesuai. Sesuai tak? Macam saya ni, saya buat PKP ni, sesuai tak? Saya berada di sini, cikgu berada di sini, saya bagi kaedah video supaya semua orang dapat mendengar pandangan yang sama. Sesuai ke tak sesuai? Ke saya cakap popek-popek cikgu tidur? Tidak kan? Jadi cikgu nilai nanti saya ya, nilai mentor ni, adakah sesi ini sesuai? Kalau dengan pihak sekolah, adakah sesi ini, mentor ini sesuai dengan tajuk ini? Ya. Tapi kebanyakan sekolah yang saya pergi ya, kebanyakannya ya. Tak ada yang tulis tidak. Okey. Maknanya alhamdulillah. Ya, penyampaian itu berkesan. Penyampaian itu dapat mempengaruhi klien. Penyampaian itu dapat memberi input yang boleh dikembangkan lagi kepada lebih banyak klien, lebih banyak menti ya. Okey. Okey, dah rujuk kepada PKM2 pula. PKM2 ni ialah rumusan. Jadi kalau ada 100 orang di bawah kita, jadi kita letak dalam bentuk peratus ya. Contoh, kaedah dia sama, soalan dia sama. Kaedah pementoran sesuai dengan tajuk. Kalau semua orang kata ya, 100%. Okey. Kalau ada 100 orang, contohnya 10 kata tidak, jadi dia tulis 90%. 10 lagi kepada tidak. Gitulah. Okey, ini adalah contoh. Ini ialah panduan. Boleh tak, ada soalan. Puan Ani, boleh tak saya tukar bentuk bentuk borang ini kepada bentuk lain? Boleh cikgu, boleh sangat.
cikgu sesuaikan dengan isu apa benda, ya. Cikgu sesuaikan dengan apa objektif cikgu menyampaikan pementoran itu. Kemudian cikgu sesuaikan dengan klien cikgu tu siapa. Kalau dia jenis ini, dia kelompok matematik contohnya. Kita bagi pementoran tentang matematik. Jadi kita ubah suai kita punya instrumen ni, kita punya rubrik ni, ya, soalan-soalan ni. Boleh terpulang pada cikgu. Ya, yang penting bila kita tanya, bila JPN ke Nazir ke pemantauannya, KPM, ya, cikgu, macam saya cakap tadi, kita kena bersiap siaga. Ya, PBD ni adalah perkara yang akan menjadi satu perkara penting untuk kita mengetahui, untuk kementerian tahu, untuk ibu bapa tahu, untuk masyarakat tahu perkembangan ataupun kemajuan ataupun kemenjadian murid daripada sekolah cikgu itu. Jadi kerana itu, kita tingkatkan kualiti, ya. 4P dalam PBD. Okey, jelas ya cikgu? Okey, contohlah sekarang ni, zaman sekarang ni kita boleh ubah suai, ya, bentuk-bentuk instrumen ni kepada dalam bentuk Google Form. Contohlah, saya bagi contoh Google Form, ya. Okey, yang ini ialah dapatan pementoran PBD kepada penolong kanan pada 16 Mac. Semasa perjumpaan itu, ya, Google Meet itu, saya pun ini memang kaedah saya. Saya dah mohon kebenaran daripada bos, ya, daripada tuan PPD untuk membuat dua kaedah. Yang pertama, saya bagi video. Yang kedua, bersemuka. Jadi saya buatlah borang berdasarkan apa yang proses yang saya laksanakan. Okey, yang kita tengok pada rajah ni. Yang pertama, tahap pemahaman mengenai penerangan daripada video. Macam sesi kita hari ni lah, ya, ada dua kaedah ni. Jadi video ni kita nampak masing-masing mengatakan bahawa mereka faham, sangat faham, ya. 60%, 60 orang, 25 orang, 6 orang. Tidak ada langsung yang kata tidak faham. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana macam saya cakap tadi, video ni kita boleh ulang-ulang dengar. Kan? Kalau dah 2 kali, kalau rajin lah 2-3 kali dengar, mestilah kita jelas, mestilah kita faham. Kecuali kalau kita dengar sambil kita nak tidur sekalinya, hakikatnya kita dengar video mentor bagi taklimat dengan kita. Tapi rupanya dalam mimpi kita bagi taklimat dengan mentor. Kita lebih hebat daripada kau tahu. Itu contoh. Okey, yang sebelah ni pula. Bagaimana saya nak mendapatkan respon, ya, teacher's voice tu. Saya pun kena buat pentaksiran daripada apa yang saya sampaikan pada penolong kanan. Adakah mereka faham? Adakah cara saya sampaikan tu berkesan kepada mereka? Kalau berkesan, dah tentu mereka akan buat, ya, di sekolah mereka. Okey, jadi dalam 91 komen tu, ya, tidak ada yang mengatakan tak faham. Yang masing-masing, ya, idea-idea ataupun catatan ataupun komen yang diberi semuanya positif. Saya harap jujurlah, kan, tapi mereka tak boleh bukanlah nak menipu ke apa, ya. Kita bukan nak trace siapa yang menipu, siapa yang betul, ya. Itu adalah ikhlas. Okey, yang pertama, baik video membantu pemahaman, ya, penerangan pegawai PPD amat membantu. Jadi dekat sini saya rasa alhamdulillah, maklumat yang saya ingin sampaikan tu dapat kepada mereka dengan jelas. Okey, kemudian kita tengok ni. Pendedahan PBD dibuat secara berterusan. Ini permintaan mereka. Yang kedua, yang seterusnya, diadakan secara bersemuka. Ini hasrat mereka. Mereka nak, ya, lebih seronok, lebih faham mungkin apabila bersemuka. Saya pun rasa begitu. Kalau bersemuka lagi senang. Tiba-tiba ada cikgu yang tanya, kalau saya boleh jawab, saya terus jawab. Kalau macam video ni, saya popet-popet aja, tuan-tuan perempuan tak faham pun tak boleh nak tanya, kan. Tapi kita jumpalah nanti, ya. Kalau meet ke, boleh telefon saya ke kawan-kawan saya, ya, SIC lain, boleh tanya, ya. Apa yang tuan-tuan dan perempuan tidak jelas, ya. Okay, jadi kat sini macam ni, saya dapat tahu apa keperluan yang seharusnya berlaku, ya, kesinambungan dia. Sebab kita ada
Plan, do, check, action. Jangan selepas kita buat sesuatu, kita biar. Kita kena ada muasabah sikit, kita kena ada tengok sikit keberkesanan dia. Macam kita mengajar lah kan, lepas habis pengajaran kan, hujungnya ada impak kan. Impak, apa yang kita, apa yang kesannya pada murid, fahamnya, seberapa orang yang faham, sejauh mana mereka faham, bagaimana mereka nak menunjukkan yang mereka faham. Tu dia. Okey, jadi sentiasa memberi bimbingan, bagus ada video ya penyampaian. Bagus ada video sebagai panduan, tidak faham boleh ulang. Tu ayat cikgu lah ya. Jadi dekat sini ini pun menjadi apa kata orang tindakan susulan saya selepas ini. Adakah saya nak stop dulu untuk ini atau saya nak menggunakan kaedah yang sama dalam sesi seterusnya dengan klien lain, dengan audien lain, ya, ataupun penambahbaikanlah kepada apa yang kita buat. Itu contohlah ya. Okay, banyak lagi contoh. Okeylah, 11.30, 12, dekat 2 jam ke saya dah cakap ni, ya. You don't have to be perfect, but you do have to be 100% committed. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedikitlah. Kalau boleh diambil kata-kata hikmah ya, yang boleh kita jadikan panduan. Kita ni tidak sempurna. Tak mungkin berlaku kesempurnaan pada diri kita, pada pentadbiran kita. Tetapi kita harus cubalah untuk memberi committed ya, memberi komitmen 100%. Kalau boleh lebih daripada 100%. Committed tu yang penting tu ya. Okey. Jadi saya akhiri taklimat saya ini untuk satu tajuk saja tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pementoran. Ada 3 lagi kita akan sampaikan pada sesi yang seterusnya. Saya harap ya tuan-tuan dan puan-puan, yang baik tu jadikan teladan, yang baik tu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu, yang lemah tu ya, yang lompong-lompong tu adalah kekurangan saya. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau saya ada tersakitkan hati tuan-tuan dan puan-puan, membuatkan tuan-tuan dan puan-puan dan terasa pedih. Minta maaf, tak ada niat pun nak kenakan sesiapa. Ya, saya mengharapkan moga ada sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat pada perkongsian ini. Jangan lupa kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Saya akan menghasilkan video yang kedua sebenarnya selepas ini, tetapi selepas kita berjumpa secara Google Meet. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.